Selamat pagi murid-murid. Ya, hari ni kita macam biasa cikgu relief kelas ni satu period. Cikgu nak kena rushing sikit mengajar hari ni sebab kejap lagi pengetua nak panggil. Dia nak tengok prestasi cikgu. Adakah cikgu ni akan kekal menjadi cikgu relief dan mengajar kalian tentang kisah seram mitos legenda dunia, atau mungkin cikgu kena transfer ke sekolah lain? Kalau semua nak cikgu teruskan mengajar kat sini, dengar baik-baik, like video ni, komen semua macam-macam apa yang korang suka tentang kelas ni, mungkin pengetua akan kekalkan cikgu. Kalau tidak, selamat tinggal kepada semua. Hari ni cikgu akan mengajar, mengupas, kita akan explore tentang siren. Siren ni adalah makhluk mistik Eropah yang sering kali orang confuse dengan mermaid. Mermaid ni kita ada perkataan dalam bahasa Melayu, ikan duyung. Siren tak ada. Rafi kat belakang tu jangan nak buat bunyi neno-neno. Bukan siren itu. Ni siren ni kalau kamu jumpa dia di dunia sebenar ni, kamu takut ni. Tak ada nak gelak-gelak kat belakang tu dengan Ali tu. Neno-neno-neno tu. Fokus. Fokus lah, cikgu nak fokus. Semua fokus. Untuk secara konteks pemahaman kenapa orang asyik confuse sirens dengan mermaid ni. Mermaid kalau dalam masyarakat moden ni, kita describe dia sebagai makhluk yang cantik rupa paras, rambut cantik, wajah cantik, kulit cantik, badan manusia, bawah kaki ikan, ekor ikan, dia bersisik semua tu. So separuh badan manusia, separuh lagi ikan. Sebab tu kita panggil dia ikan duyung. Selalunya ikan duyung ni dikaitkan dengan watak-watak yang baik, dan kisah-kisah ikan duyung ni memang tersebar satu dunia. Ada banyak culture, ada wujudnya ikan duyung. Dekat China ada, dekat Jepun ada, dekat Afrika ada, dekat Malaysia ada. Jadi kalau kita nak kupas tentang jenis duyung yang ada di dunia ni, itu cikgu akan kupas dalam next class lah kalau korang nak dengar. Tapi hari ni kita nak cerita pasal siren kan. So, siren ni pula apa dia? Siren ni katanya, kabarnya pemahaman masyarakat moden ni, siren adalah duyung versi jahat, evil. Dia suka nyanyi dan suara dia akan memukau kelasi-kelasi atas kapal ni semua, anak-anak kapal semua. Siapa yang terdengar nyanyian tu akan macam terpukau dan hujung-hujung terjun ke dasar laut. Sedar-sedar lemas, mati. Itu kerja-kerja siren. So siren ni dianggap ikan duyung versi jahat. Faham so far kelas? Hari ni kita macam dark sikit lah, sebab mitos-mitos kisah-kisah legenda Eropah ni dia memang suka creature. Kalau kita tengok daripada awal kelas, kita dah start werewolf, lepas tu kita Loch Ness Monster, sekarang ni siren, mermaid, good versus evil. Eropah memang love tentang creature. Kalau duyung macam cikgu dah cakap, ada banyak negara, ada banyak culture, ada banyak benua semuanya ada tentang duyung ni semua. Tetapi siren, kenapa kita jarang dengar pasal siren? Catatan terawal, antara catatan terawal yang pengkaji sejarah dapat tentang makhluk siren ni terdapat dalam karya Homer, The Odyssey. Homer ni bukan Bart Simpson punya bapa. Kamu kat belakang tu, cikgu tukar tempat ni kejap lagi, duduk depan ni. Homer ni adalah karyawan zaman tamadun Yunani dekat Athens. Dia memang karyawan yang sangat hebat. Mungkin anda tak berapa nak clear ke, ada mungkin yang tak faham tamadun Yunani ni. Kalau dalam tamadun Yunani, Ancient Greece, ada dua city ni yang sangat berkembang pesat, Athens dengan Sparta. Kalau Sparta ni dia memang yang keras-keras, dia memang pandai perang, dia memang strong bab-bab army ni. Athens pula dia demokratik, perang pun dia hebat, tapi dia juga terapkan literature, penulisan, karya, nyanyian. Dia banyak seni-seni ni banyak dekat Athens. So sebab itu kalau kita tengok orang-orang Eropah ni, catatan terawal werewolf semua daripada tamadun Yunani. Tamadun Yunani ni banyak yang penulisan-penulisan ni dari Athens lah. Sebab Athens ni dia memang mengangkat scholars. Scholars ni apa? Kalau bahasa Melayu adalah cendekiawan. Cendekiawan tu apa? Orang-orang bijak pandai. So ikut bidang lah. Ada orang pandai karya sastra, ada orang pandai matematik kira-kira, ada orang pandai astronomi. So semua ni dipanggil scholars, cendekiawan. So berbalik kepada karya Homer ni, dalam karya The Odyssey, dia punya tajuk karya Odyssey ni, memang ahli arkeologi ni semua jumpa dia tulis karya Odyssey ni atas batu tau.
So dalam karya tu dia menceritakan tentang Odysseus. Odysseus ni siapa? Nanti kita buka kelas lain lah untuk cover. Cikgu tak banyak masa ni, satu period je kan. Odysseus ni, dia dah tahu tentang siren sebab masyarakat kuno Eropah kan memang tahu kewujudan siren ni. So, sewaktu dia lalu dekat perairan yang dikabarkan di mana siren ni hidup, dia dah bagi tahu dah kru-kru dia semua, anak-anak kapal ni semua, tutup telinga tu dengan sumbatlah kapas ke, ada yang letak lilin, wax tu semua kan, supaya tak dengar nyanyian siren. Macam cikgu explain awal tadi kan, siren ni dia suka nyanyi. Nyanyian dia yang akan memukau orang untuk terjun ke dasar laut kan. Tetapi macam mana boleh wujudnya cerita pasal ada suara siren tu kalau dah semua orang tutup telinga kan? Odysseus tak tutup telinga dia. Malahan Odysseus dia suruhnya dia punya anak-anak kapal ni ikat dia dekat bot tu sepanjang pelayaran supaya bila dia dengar dia tak terpengaruh nak terjun. Dia nak tahu sejauh mana kebenaran kewujudan makhluk siren ni. Dah belayar tu sampai ke kawasan siren hidup tu. Waktu Odysseus ni dah lalu dengan kapal dia kat situ, dekat perairan area pulau tu, semua dah takut. Semua macam, sebab yang lain tak dengar. So dia orang tengok Odysseus yang kena ikat tu. So dekat Odysseus tu, tiba-tiba Odysseus tu macam meronta-ronta minta dilepaskan. Diorang ni tak dengar sebab diorang dah block kan. So diorang tengok macam okay, dia dah start, lepaskan aku. Beria-ria ni nak minta lepas, kau yang nak minta kena ikat, pasal kau yang nak minta kena lepas. Tapi dia dah pesankan anak-anak kapal dia tu, walau apa yang berlaku, jangan buka tali tu. So okay, diorang macam okay, tak apalah, belayar je lah sambil tengok bos kan. Bos meronta-ronta ni. Okay, bos tengah meronta-ronta, tak apa, biar. Sampailah dah keluar daripada kawasan perairan yang kabarnya siren hidup tu. Diorang tengok bos diorang Odysseus dah tak meronta-ronta. Okay, bila tak meronta-ronta, semua pun buka tali, turunkan dia. So Odysseus ni yang bercerita kepada semua orang bahawasanya benar sirens itu wujud dan dia sendiri telah mendengar nyanyian sirens. Menurut Odysseus, sirens ni hanya menyanyi macam tu, vocals dia macam tu je, tapi sangat merdu dan sangat memukau. Sebab tu dia meronta-ronta, sebab dia memang dah terpukau, dia nak terjun, dia nak ikut suara tu, dia nak terjun. So since Odysseus ni pandai, dia dah suruh ikat, jadi dia tidaklah terjun. So dia hidup untuk menceritakan kat semua orang tentang sirens. Tetapi dalam karya Homer ni, lokasi spesifik perairan mana yang kabarnya Odysseus dengar suara siren ni, dalam karya tu tak tulis kat mana spesifik location. Tetapi ada juga pengkarya dari Rom yang menulis mereka percaya bahawa sirens ni memang mendiami pulau Sirenum Scopuli yang dalam zaman moden ni kita panggil Capri lah. Kat situ sirens ni wujud. Kat mana Capri ni? Italy. Tapi bila dah cerita pasal laut lah, apa ni semua kan, mesti semua orang ingatkan macam wajah siren ni macam duyung lah kan? Tak. Okay, Homer dalam karya di Odyssey tu, dia tak pernah pun cerita rupa bentuk siren macam mana. Sebab Odysseus hanya dengar suara, betul? Odysseus hanya dengar suara dan Odysseus berjaya untuk tidak ikut suara itu. Dan Homer juga dalam karya menceritakan perjalanan Odysseus tu, dia tak pernah bagi tahu pun perairan mana sirens ni semua wujud kan. Orang kita, zaman kita, assume siren ni adalah duyung versi evil kan. Tetapi sebenar-benarnya siren bukanlah creature yang berkaki ikan. Tidak. Menurut karya-karya terawal tamadun Eropah yang lama-lama dulu, diorang kalau lukis kat dinding ke, kat mana ke, ukir-ukir, siren ni diukir sebagai seorang wanita. Dia bersayap dan berkaki seperti burung. So kalau dah siren, separuh manusia separuh burung dan semuanya adalah wanita, so tang mana orang boleh start confuse siren dengan duyung? Satu ikan, satu burung. Di sinilah orang-orang Eropah percaya apabila datangnya mubalik Kristian, mereka mendengar kisah-kisah legenda masyarakat setempat. So dia macam asimilasikan dengan agama mereka. Seperti mana yang terjadi dalam kisah Loch Ness Monster kan. Cikgu ada explain dalam kelas hari tu kan, pasal Loch Ness Monster, macam mana diasimilasikan kisah itu dengan Christianity. So itu juga yang berlaku dalam siren punya
story. Orang Eropah percaya bila mau balik Kristian ni dah datang, dia nak berdakwah. So bila nak berdakwah, dia ambil cerita-cerita masyarakat setempat, kisah-kisah legenda, mitos ni, dia jadikan metafor. Metafor tu apa cikgu? Dia jadi perumpamaan. Sirens diumpamakan seperti godaan syaitan. Dia cantik, suara dia merdu. So suara itu yang menggoda segala kelasi, segala pelayar semua yang ada atas laut tu untuk terjun ke dasar laut lalu lemas dan mati. Betul? Gambaran itu yang diambil oleh mubalik Kristian pada ketika itu. Sirens ni lambang godaan syaitan yang sebenar. Dan barang siapa yang tergoda dengan godaan syaitan pasti akan menemui kemusnahan. Bila siren dah jadi satu metafora, jadi macam mana kita nak cakap siren itu wujud, betul? Jadi painter-painter yang ada pada zaman itu, mereka mula melembutkan image siren. Dia macam combine siren ni dengan creature air, iaitu mermaid. Lagi satu. Kenapa zaman sekarang ni dah tak ada cerita pasal siren atau tak banyak catatan tentang penemuan tentang siren ni semua kan, penemuan siren semua ni. Menurut kisah legenda lama Yunani lah, tamadun kuno Yunani ni, siren ni dia akan mati kalau ada orang cakap pasal dia. Berkemungkinan selepas Odysseus berjaya melepasi godaan siren dan dia hidup untuk menceritakan tentang sirens kepada masyarakat dia, dan Homer tulis tentang siren dalam karya The Odyssey. So mungkin dari situ jugalah punca kemusnahan atau hilangnya makhluk sirens ni, sebab pantalarang dia lah. Kalau mengikut kepercayaan tamadun Yunani lama ni, barang siapa yang hidup untuk menceritakan tentang kewujudan mereka, mereka akan mati. Sebab dia patutnya dia kena bunuh orang. Dia nyanyi, orang terjun, orang mati. Tapi kalau dia tak berjaya buat orang yang dia pukau tu mati, dan orang tu hidup untuk cerita tentang dia, dia mati. Faham tak kitaran hidup dia macam mana? Okey, itu saja masa yang cikgu ada. Bagus Rafi dengan Ali. Nampak bila fokus kan bagus. Jadi kerana Rafi dan Ali akhirnya fokus dalam kelas ni, cikgu tak akan tinggalkan korang homework yang banyak. Cikgu cuma nak suruh korang tulis. Sebab kenapa kelas kita perlu diteruskan lah. Sebab cikgu nak kumpul esei korang ni, cikgu nak bagi kat pengetua. Sebab pengetua tengah nak fikir sama ada kita patut teruskan kelas ni. Cikgu sebagai cikgu relief kat sini. So kalau korang nak, cikgu masih kekal sebagai cikgu relief yang tak bertauliah ni untuk mengajar korang tentang kisah-kisah mitos legenda dunia. Maka silalah tuliskan karangan pendek anda untuk cikgu submit kepada pengetua. Okey?